Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, insyaAllah uh, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dengan subtopik yang kedua di dalam bab 6 iaitu 6.2 subtopik campuran. Okey. Dalam 6.1 kita telah mempelajari tentang unsur, apakah itu unsur, atom dan sebagainya. So pada kali ini kita akan lihat apakah itu campuran. Okey. Campuran dia lebih kurang macam sebatian yang kita dah belajar sebelum ni, yang mana dia terdiri daripada dua atau lebih unsur. Okey, dua atau lebih unsur yang bercampur secara fizikal. Okey. Uh, Sebagai contoh setengah minuman lah, seperti koktail ke, ABC ke. So kita dapat lihat dia akan ada campuran lah, mana dia bercampur secara fizikal. Kita boleh lihat ada buah kabung, ada cincau, ada ais, ada aiskrim. So kita boleh campurkannya secara fizikal, kita juga boleh asingkan dia secara fizikal lah. Kita boleh asingkan aiskrim dan sebagainya lah. So itu adalah campuran. Okay. Disebabkan campuran ni dia terbentuk secara fizikal, dia juga boleh diasingkan secara fizikal. Okay. Sebagai contoh sandwich lah. So kalau kita tengok sandwich, kita boleh buka satu-satu. Kita asingkan roti, kita asingkan sayur, kita asingkan inti dia dan sebagainya lah. Okay. So kita campuran ni boleh diasingkan dengan lebih mudah berbanding sebatian. Okey. Dan dalam topik ini kamu akan belajar akan ada 7 jenis ataupun 7 teknik pengasingan untuk campuran lah. Dan sepatutnya dalam subtopik ini kamu menjalankan ke-7 teknik pengasingan ini secara eksperimen. Tetapi buat masa ni cikgu ajar kamu teori dululah. Kamu akan jalankan eksperimen bila kamu kembali ke sekolah. Okey, teknik yang pertama adalah kaedah penurasan. Kebiasaannya kaedah penurasan ini digunakan untuk kita mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut dengan cecair. Okey, sebagai contoh teh ataupun kopi kan. Kita buat kopi, buat teh, akan ada pepejal ataupun serbuk teh tu yang tidak larut di dalam air. So kita boleh gunakan teknik penurasan untuk mengasingkan pepejal dan juga cecair. Okey. Teknik yang kedua adalah kaedah penyulingan. Okey. Kaedah penyulingan ni biasanya kita gunakan untuk mengasingkan campuran cecair. Maknanya cecair itu ada dua atau lebih campuran, di mana campuran cecair tersebut ataupun kedua-dua jenis cecair tersebut mempunyai takat didih yang berbeza. Sebagai contoh, campuran air dan juga alkohol. So seperti mana kita tahu, takat didih bagi air adalah 100, manakala takat didih bagi alkohol adalah lebih kurang 70. Jadi dua cecair mempunyai dua takat didih yang berbeza, so kita boleh asingkan dia dengan kaedah penyulingan lah. Okay. Sama juga dengan teknik penghasilan minyak wangi. Teknik seterusnya adalah pemisahan menggunakan magnet. Biasanya kita nak memisahkan bahan-bahan logam dan juga bahan yang bukan logam. So kita boleh gunakan magnet untuk mengasingkan bahan tersebut. Okay. Sebagai contoh, besi ada dalam campuran pasir. So macam mana nak asingkan? Kita pun tarik dengan magnet. Okay. So antara contoh logam yang bersifat magnet ialah besi, nikel dan juga kobalt. Okey. Sebagai contoh, emas gangsa pula tidak bersifat magnet. So kita boleh asingkan bahan-bahan yang bersifat magnet dan juga bahan-bahan yang tidak bersifat magnet lah. Okey, kaedah seterusnya adalah kaedah pengenapan. Okey, kaedah ini dijalankan untuk mengasingkan antara cecair dan juga pepejal. Tetapi pepejal akan terenap di bahagian bawah bikar lah. Kebiasaannya pepejal mempunyai ketepatan yang lebih tinggi. So dia akan terenap di dasar bikar lah. Okay. So untuk mengasingkan seperti juga penurasan, tapi menggunakan kaedah pengenapan untuk mengasingkan pepejal dan juga cecair.
Seterusnya adalah kaedah pengapungan. Okey, kaedah pengapungan ini melibatkan bahan yang tidak larut, dua cecair yang mempunyai ketepatan yang berbeza lah. Sebagai contoh, minyak dan juga air. So, minyak mempunyai ketepatan yang lebih rendah, so dia akan terapung di atas permukaan air lah. So, kaedah ini kita namakan sebagai kaedah pengapungan. Dan jika di dalam makmal, kamu boleh gunakan corong pemisah untuk mengasingkan minyak dan air. So, ini adalah rupa corong pemisah. Okey. So, kamu boleh nampaklah nanti akan ada perbezaan ataupun dua layer minyak dan juga air lah. So, daripada situ kita boleh asingkan minyak dan juga air. Seterusnya adalah kaedah kromatografi. Okey. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengasingkan warna, okey, pigmen. Okay, sebagaimana yang kita tahu, di dalam warna-warna ataupun dakwat pen yang digunakan akan ada pelbagai campuran warna. Jadi untuk mengasingkan campuran-campuran warna tersebut, kita boleh gunakan kaedah kromatografi lah. Okay. Dan kaedah ini juga boleh digunakan untuk mengesan pewarna makanan sama ada berbahaya ataupun tidak lah. So kaedah ni kita boleh asingkan. Contoh warna biru ni nanti, bila air ataupun air suling ni dah sampai dekat paras warna ni, so dia akan terus bergerak ke atas dan sambil bergerak dia akan memisahkan warna-warna yang ada di dalam warna biru tersebut. So kita akan dapat lihat banyak warna lah. Okay, so 6.2 sampai setakat tu je kamu tahu apakah itu campuran, iaitu gabungan dua atau lebih unsur tapi bergabung secara fizikal. Bila bergabung secara fizikal, dia juga boleh dipisahkan secara melalui kaedah fizikal lah. Dan dalam subtopik ni kamu mempelajari 7 teknik pengasingan bahan secara fizikal. Okay. So itu sekadar teori. Bila di sekolah nanti kamu boleh menjalankan eksperimen bagi setiap teknik pengasingan. Okay. Sekian saja untuk subtopik yang 6.2. Kita akan berjumpa dalam subtopik yang seterusnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.